وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan kita diberikan kesempatan untuk sama-sama meneruskan kehidupan kita dalam suasana kita beriman, dalam suasana kita Islam, dalam suasana kita sama-sama beramal. Alhamdulillah, amalan-amalan yang kita buat pada hari ini mestilah kita mulakan untuk kita membersihkan diri kita, bertaubat kepada Allah. Semua amalan yang tidak ada di dalamnya taubat, maka amalan itu kemungkinan besar tidak diterima kepada Allah. Ini ada hadisnya. Hadis ini daripada kisah Nabi Allah Daud alaihissalam. Jadi kita, sebab itu para ulama menggambarkan bahawa amalan mesti salah satunya adalah at-taubah, iaitu kita kembali kepada Allah. Jadi bila kita solat dalam rangka nak bersihkan diri kita, dalam kita berpuasa dalam rangka nak bersihkan diri kita, begitu juga dengan segala amalan yang lain, iaitu dalam rangka nak kita mendekatkan diri dengan Allah. Maka bila kita mempunyai kesedaran yang begini, cabaran yang utama ialah kita susah nak istiqamah. Sebab yang inilah kelalaian yang pertama sekali. Kelalaian yang pertama, kita nak merasai bahawa kita sedang menuju kepada Allah. Itu kelalaian yang pertama. Kita tak rasa. Mungkin sekali-sekali macam itu kan. Dan ini sangat penting kerana pada hari ini dunia sedang mengajak kita untuk mengikut arus untuk menjadikan Tuhan yang selain Allah itu sebagai Tuhan. Ini menjadi masalah utama umat Islam. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia terikut dengan arus yang ada, arus yang ada. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada malam ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan sedikit sebanyak kekuatan untuk kita sama-sama melihat beberapa perkara. Saya nak sentuh sikit tentang pahlawan. Pahlawan. Hari ini heboh kita tentang mat kilau. Saya tak tahulah tuan-tuan tahu tak tahu tapi saya ingat tahu kot tentang mat kilau sebagai pahlawan. Dan juga merupakan satu yang saya dengar sampai 40 juta sale orang tengok apa ni mat kilau ni sampai 40 juta. Jadi alhamdulillah, pertama-tama kita rasa di sebelah tempat kita ni ada satu kekuatan, iaitu orang mula sedar dan mula berhajat kepada sesuatu yang disebut perjuangan. Satu kita lihat di kawasan kita, di kawasan Nusantara ni, pergi tempat lain pun sama juga. Baru-baru ini kita melihat berlaku satu perhimpunan besar di Patani, di Thailand. Perhimpunan besar berkenaan dengan pembangkitan. Dan di sini kita lihat anak-anak muda kita terutamanya mula beria-ia untuk nak tengok balik maksud perjuangan. Ini satu yang positif lah. Cumanya yang negatifnya, kita tak faham pahlawan tu apa. Apa pahlawan tu? Terutamanya dalam hubungan kita dengan Islam dan hubungan kita dengan akhir zaman. Jadi kita ingat pahlawan tu pandai silat, boleh lompat tinggi atas kelapa, naik pokok kelapa, cocok-cocok kebal taklut. Kita ingat pahlawan tu orang yang bertanjak, orang yang pakai capal Melayu, yang pakai baju Melayu, klip-klip, klip. Jadi kita lihat pahlawan
Yang digambarkan pada hari ini nampak macam silat, nampak macam hulu balang dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok daripada perkataan pahlawan itu sendiri, kita tengok bahasa lah, dari sudut bahasa senang, simple. Kita tengok dia pahlawan tu dikatakan daripada salah satu daripada terjemahan ataupun sejarah dikatakan sebagai sebut pahla. Jadi pahla ni Sanskrit disebut satu yang dibeli, satu yang dijual, satu yang dapat, satu yang dimuliakan. Tapi nak sebut kat sini dalam konteks Islam, pahla tak lain pahala. Jadi pahlawan ni orang-orang yang sentiasa berada dalam pahala, macam tu pahala. Jadi begitu juga macam kita sebut hulu balang. Hulu balang ni hulu dan balang. Balang kita tahulah, botol ni balang. Hulu ni, hulu dia kepala dia. Jadi hulu balang ni yang menutup balang kepala dia tu. Maknanya yang mempertahankan balang tersebut daripada pencemaran, daripada kerosakan apa yang ada dalam balang tu. Jadi hulu balang ni dia mempertahankan sesuatu yang ada. Kalau katakan ni balang, hulu ni kat sini kepala dia. Jadi dia mempertahankan sesuatu yang ada di dalam. Ini hulu balang. Dia sangkut paut dengan perjuangan. Begitu juga kalau tengok pendekar, istilah Melayu pendekar. Pendek akar. Pendek akar. Jadi maknanya lebih kurang jugalah. Maknanya seorang yang expert, yang mahir dalam sesuatu, sehingga dia boleh memberikan kekuatan kepada apa yang dia protect. Kalau akar tu, akar-akar yang pendek, yang rendah, dia akan menjadi yang paling cepat untuk menyedut makanan dan air daripada laut, daripada tanah, contohlah. Baik, secara ringkasnya kita sebut kat sini, pahlawan ni sebenarnya ialah merupakan orang yang berjuang. Tapi yang kita nampak hari ini, pahlawan tu orang yang bertanjak, orang yang pakai keris. Jadi itu yang dipahami Jadi masalah kita ni, bila benda perjuangan ini yang jadi contoh tu ialah artis. Itu masalah kita. Bila artis menjadi contoh, maka artis akan bawa dia punya arus dia, sehingga anak-anak kita bangga dengan apa yang ada, tapi dia tak tahu apa dia. Jadi dalam istilah kita sebenarnya ialah mujahid. Mujahid ini pejuang. Jadi pahlawan ke, pendekar ke, ataupun apa sebut tadi, hulu balang, semua tu pejuang belaka. Dan pejuang itu ialah mujahid dalam bahasa Arabnya kan. Seorang yang berjihad, yang berjuang, al-mujahid. Jadi siapakah yang mujahid ini? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mujahid ini orang yang berjuang dengan diri dia. Mula-mula dia mesti boleh kontrol diri dia untuk taat pada Allah. Jadi janganlah kita kata nak lawan siapa, nak lawan Zionis ke, Israel ke, Dajjal ke, nak lawan siapa pun, kalau kita tidak boleh kontrol diri kita. Man jahadah nafsahu, apa yang ada dalam diri dia, untuk taat kepada Allah. Apa taat kepada Allah? Nak taat kepada Allah ni maknanya untuk nak menegakkan Islam dalam diri dia, keluarga dia, masyarakat, sampailah kepada seluruh dunia. Jadi sebab tu pada malam ni mungkin saya ingin sama-sama mengajak tuan-tuan membawa tajuk ini. Kenapa Allah izin cerita Mat Kilau ni meletup? Meletup, kita panggil meletup lah. Saya pun tak tengok lagi, saya pun tak tahu. Saya dengar orang komen, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang positif, ada yang negatif. Tak apalah tu komen orang. Cuma saya sebut sini kan, tema yang ada pada hari ini ialah tema perjuangan. Dan tema perjuangan ni perlu kita hidupkan pada diri kita dan juga pada diri keluarga kita, anak-anak kita. Bahawa di akhir-akhir zaman, ketika mana Al-Masih Dajjal keluar, dan kita rasa tak lama dah nak keluar, tak lama dah nak keluar. Nanti saya sebut dia punya sebab-sebab dia kan? Maka orang yang tidak duduk dalam perjuangan, insya-Allah pasti kalah. Pasti kalah. Walaupun dia sembahyang 5 waktu sehari semalam, walaupun dia berada di dalam pergi haji, pergi umrah, tapi dia tidak duduk dalam perjuangan, pasti kalah.
Ini gambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sebut pada hari ini, bagaimana keadaan sekarang ini, kita tengok persiapan di sebelah timur, sebelah Middle East, persiapan nak menerima raja dia datang. Sehingga seorang yang bernama Ehud Barak, saya ulang lagi sekali, mungkin sebelum ini saya pernah sebut, seorang yang bernama Ehud Barak. Siapa Ehud Barak ni? Bekas Perdana Menteri Israel, bekas Timbalan Perdana Menteri Israel, bekas Menteri Dalam Negeri, bekas Menteri Luar Negara, bekas ketua ataupun pengarah Mossad Intelijen Israel, bekas General IDF, Israel Defensive Force, askar dia. Jadi dia punya pengetahuan itu cukup luas. Ada lagi lah jawatan-jawatan dia. Dia telah menyatakan dalam beberapa kenyataan beberapa bulan yang lepas. Dia kata apa? Dia kata Israel diambang kekalahan. Israel diambang kekalahan. Dan bila dia sebut kekalahan ni, dia sebut sebab-sebabnya. Antara sebab yang disebut ialah tentera Israel semakin lemah kerana mereka takut berhadapan dengan kematian dan peperangan, takut susah. Malahan sebahagian daripada tentera Israel dah mula melarikan diri, pergi ke Eropah, pergi ke Amerika, pergi ke Australia, sebahagiannya pergi ke negara kita. Menggunakan pasport, bukan pasport Israel, dia menggunakan pasport Kanada, menggunakan pasport Amerika dan sebagainya. Sebahagian pergi tempat kita. Tuan-tuan kepada Allah, kenapa agaknya begitu kan? Kenapa dia lari? Kalau kita nak tengok, dan banyak sebab-sebabnya kerana mereka tak tahan dengan peperangan-peperangan yang berlaku. Kalau nak digambarkan, kalau tak silap saya lah, satu hari perbelanjaan seorang askar Israel, daripada mula dia latih sampai dia nak pencen tu, satu hari digambarkan 100,000 US dollar perbelanjaan yang dikenakan ke atas tentera Israel. Memang banyak, memang banyak. Tapi masih lagi dia takut kerana dia tidak ada kekuatan iman. Baik, jadi bila sebut tu, kenapa Ehud Barak mendedahkan perkara tersebut? Kalau kita, kenapa dia mendedahkan kelemahan Israel? Rupa-rupanya mereka menyatakan bahawa sesungguhnya kelemahan tentera Israel itu tanda-tanda bahawa dia akan berlaku fasa yang seterusnya, iaitu fasa di mana pemimpin dia Malik Messiah Al-Masih Dajjal akan keluar. Jadi tuan-tuan Allah, bila disebut macam itu, yang tersuratnya nampak macam Israel lemah yang tersiratnya mereka sedang mempersiapkan diri mereka untuk mendapatkan dia punya ketua dia, raja dia. Bila raja nak keluar, wallahu alam, kita pun tak tahu. Tapi nak sebutkan itu dia punya fasa dia. Dan sebab itulah apabila berlaku peperangan Rusia dan Ukraine, salah satu perkara yang berlaku ialah orang-orang Yahudi yang hidup aman damai di luar negara. Kalau di Ukraine tu ada kurang lebih 70,000 orang Yahudi yang ada di sana, semua pakat-pakat pindah ke Palestin sekarang. Dan mereka lah yang akan menjadi tentera-tentera kepada negara Israel, sama ada di bawah tenteranya atau di bawah polisnya. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, selain daripada itu, kita juga melihat dan mendengar bagaimana mereka juga sedang mempersiapkan untuk mendirikan tempel tadi dalam setahun, dua ataupun 2-3 tahun daripada sekarang. Maka apabila kita melihat perkara itu, ini saya sebut secara ringkas je, nak sebut sini, maka tidak lain dan tidak bukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahawa kita sedang berada di dalam satu masa akan berdepan dengan kemuncak fitnah, kemuncak kesusahan, ujian. Jadi Dajjal ni dia keluar ketika ujian kemuncak. Maknanya kalau kita pernah dengar lah kesusahan yang dihadapi oleh umat-umat sebelum ini, zaman Ibrahim kena bakar. Zaman Musa nak dipotongnya, nak dibunuhnya, dikejar, dihalau. Zaman Isa-nya nak dibunuh, nak disalib. Maknanya kita lihat zaman-zaman yang sebelum ini, kesusahan-kesusahan yang memuncak sehingga Nabi Allah Zakaria dibunuh. Ada yang digergaji, ada yang disikat dengan sikat besi, ada yang ditangkap, dipotong kepalanya, ditanam hidup-hidup, macam-macam. Maka apa yang bakal berlaku yang sebelum ini, maka kita sedang menuju kepada kemuncaknya. Jadi
yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan menguasai seluruhnya, termasuklah sistem kehidupan kita, termasuklah sistem kita hari ini. Contohnya berjual beli, trading kita, dia akan kuasai mata wang kita. Lepas ni kita akan full and digital currency, central bank digital currency. Malaysia telah pledge untuk nak ada full central bank digital currency pada tahun 2024 pertengahan. Dan kemudian ada juga disebut sebagai digital ID. Jadi apabila sebut digital ID ni, sebenarnya sekarang ni dah digital ID dah. Kita punya kad tu kan, kalau nak pergi mana pakai kad dia, wave, guna wave lah, guna dia punya password lah, ataupun pin number dan sebagainya, dah guna digital dah. Tapi jadi apa maksud digital tadi? Maksudnya chip yang akan diinstal dalam tubuh badan manusia. Maknanya di situlah digambarkan oleh Klaus Schwab. Klaus Schwab ni pengurusi dan pengasas kepada World Economic Forum. Dia kata apa? Bila dah ada digital ID, maka dia kata game over. Game over. Maknanya dah tak ada orang nak menentang, semua orang boleh dikontrol dan dikawal. Ini antara benda-benda yang dijangka akan berlaku di seluruh dunia, bukan hanya di negara kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan, maksud kemuncak fitnah bukan hanya sekadar dia datang bawa ajaran agama lain, kita pakat-pakat ikut dia, bukan. Tetapi dia akan tekan kehidupan manusia sehingga manusia terpaksa ikut dia. Kita nak beli minyak, kena pakai digital ID. Ini yang sedang dirancang. Sebab tu tuan-tuan dan puan, bila kami kaji-kaji, baru-baru ni ada satu convention yang dibuat di Cyberjaya, kita buat, dan kita telah menceritakan tentang perkara-perkara tersebut. Maka kita perlu melihat semula apa yang bakal berlaku supaya kita tidak duduk di dalam perancangan mereka. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan, pada malam ni sesuai dengan suasana pahlawan Mat Kilau yang kita dengar dalam cerita-cerita, semua orang pakat-pakat suka, semua orang pakat-pakat bersilat. Saya tengok dalam netizen punya komen, ada juga yang kata dia mula nak bawa anak-anak dia pergi belajar silat dan sebagainya. Maka di sinilah kita lihat kita ni masih lagi dalam arus yang ada. Kenapa? Kerana yang kita follow tu, apa yang kita ditonjolkan oleh filem, bukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita buat dan ambil. Ya, sebab itulah tuan-tuan, siapakah orang yang disebut pahlawan? Pahlawan ni orang yang sentiasa hidup di dalam keadaan mendapat ganjaran yang baik. Kemuncaknya dia berjuang dan dia berkorban. Ya, sebab itulah siapakah dia orang-orang yang disebut pahlawan tadi? Dengan imannya, dengan Islamnya, sesuai untuk berhadapan dengan kemuncak fitnah oleh Al-Masih Dajjal tadi, maka dia ada satu sebutan dan satu ungkapan yang telah dikemukakan oleh bonda kepada Allah dan Zubair radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhum, telah menyatakan kepada anaknya Abdullah bin Zubair tentang perjuangan. Tentang perjuangan, apa yang disebut, dia kata ish kariman aw mut syahidan. Ini bila sebut pahlawan, inilah dia kan, iaitu ish kariman, hidup mulia, aw mut syahidan, atau mati syahid. Jadi ungkapan ini menjadi satu moto perjuangan Islam yang kebanyakan daripada sahabat-sahabat menjadikannya sebagai satu yang ditanam dalam hati dan pemikiran mereka, sehingga menyebabkan mereka membela kebenaran sehinggalah ketitisan darah yang telah berakhir, melawan segala bentuk kezaliman yang berlaku di sepanjang zaman. Jadi oleh kerana ucapan inilah ucapan yang diucap Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhum kepada anaknya itu Abdullah bin Zubair, maka ucapan ini menjadi satu yang istimewa. Saya bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Abdul Razak, Imam Nasa'i dan banyak lagi lah, Ibnu Hibban dalam sahih, hadisnya sahih.
bagaimana Nabi menggambarkan kepada kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a 'ala al-Umar qamisan abyad faqala thawbuk hadha ghasil am jadid, qala bal ghasil ya Rasulullah, qala albas jadidan wa 'ish hamidan wa mut syahidan, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Apa kata Nabi? Ini nak sebut ni, malam ni pahlawan yang sebenar ni. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pakai baju gamis warna putih bersih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tegur dia, "Wahai Umar, ini baju yang baru dicuci ke ataupun baju baru? Pasal bersih sangat Umar pakai baju bersih." Jadi kita hari ni pun kan, kalau boleh pakai baju yang bersih-bersih kan, Rasulullah pun suka kan. Maka kata Umar, "Ya Rasulullah, ini baju yang baru dibasuh, bukan baju baru dibasuh." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ini perkataan Rasul, pakailah pakaian yang baru. Maksudnya kalau boleh pakai baju, pakailah yang baru, iaitu hidup mulia atau mati syahid. Jadi pakaian yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini ialah pakaian itu apa dia? Iaitu dikata apa? Kamu wa'ish hamidan, jadi kamu hidup dengan pujian, dengan kemuliaan, wa mut syahidan, dan kamu mati syahid ataupun kamu mati syahid. Ini hakikat pejuang. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak sebut hakikat kita ni, apa yang pasti pada kita, kita akan hidup. Bagaimana cara hidup? Hidup yang mulia. Dan kalau mati, bagaimana cara mati? Mati yang paling baik, syahid fi sabilillah. Jadi inilah apabila kita memahami hakikat hidup mulia dan mati yang terbaik tadi, maka di situlah baru kita boleh melatih diri kita untuk berfungsi. Barulah kita boleh melatih diri kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita nampak hidup mulia ni bagaimana, dan juga mati yang terbaik tu bagaimana, sebab kita akan hidup dan mati. Jadi yang pertama sekali hidup mulia, dan apa yang dimaksudkan hidup mulia di sini, maka kita hidup bersama dengan nilai-nilai yang mulia. Ini anak-anak kena tahu ni, kita pun kena tahu apa nilai yang mulia. Yang pertama, kita berhidup bersama al-iman wal-islam wal-ihsan, dan menjadikan kita seorang yang bertakwa. Yang pertama, takwa yang lahir daripada iman, Islam dan ihsan yang diproses. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka di sini kita lihat, yang pertama sekali, nilai mulia, sejauh mana nilai yang ada pada kita ini adalah nilai dalam rangka untuk berubudiah kepada Allah, dan nilai untuk kita berfungsi menegakkan sistem Allah. Bagaimana Allah gambarkan dalam Quran kan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ya Allah nak jadikan di atas muka bumi ini pemimpin, wakil dia, khalifah. Maknanya orang yang ada kekuasaan dan kekuatan yang boleh membawa kebenaran, keadilan dan sebagainya. Jadi ini salah satu fungsi kita. Tapi kalau kita tak faham, kita ingat Islam ni cukup dengan sembahyang, puasa ataupun baca Quran, maka kita ingat itu je, kita dah puas hati. Rupanya dekat akhirat nanti Allah akan tanya yang lain. Allah tak tanya setakat kita sembahyang tak sembahyang. Allah tanya sembahyang tu khusyuk tak. Allah tak tanya sembahyang tu khusyuk sahaja. Allah akan tanya bagaimana akhlak kamu. Nanti ada satu hadis panjang tentang siapakah manusia yang Allah terima solatnya tu, Allah terima. Salah satunya orang yang tawaduk pada Allah. Salah satu ada 6 perkara. Yang sebut kat sini bukan sembahyang saja, sembahyang yang terbina kekuatan. Sebab tu barulah berlaku inni ja'ilun fil ardi khalifah, baru berlaku. Yang inilah tuan-tuan, saya nak sebut secara umumnya, selagi hati kita, fikiran kita, pegangan hidup kita ni tidak mahu mengambil Islam sebagai satu sistem kehidupan, selagi itulah kita masih mengikat diri kita dengan sistem Dajjal.
Dalam hati kita redha dengan sistem yang dibawa oleh musuh Islam. Redha, nak ikut aja. Apa yang dikata ikut saja. Sehingga tak berani. Maka kita ikut arus. Orang ikut arus akan diratah oleh bangsa-bangsa dunia. Dari masa ke masa akan diratah habis. Sebab tuan, pahlawan bukan untuk orang silat aja. Kita ingat pahlawan untuk orang silat, orang yang ada misalnya pertahanan itu pahlawan, pakai tanjak, pakai keris. Pahlawan hakikatnya lah mereka yang berjuang untuk menegakkan ubudiyah lillahi wahdah, ibadah semata-mata kerana Allah dalam rangka menegakkan sistem Allah. Itu baru berjuang. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah yang saya baca tadi. Maka barulah bila kita ada perkara ini, datang Dajjal, kita nampak tak betul, kita tak akan ikut dia. Kalau tidak, kita akan cari jalan nak ikut dia. Baru-baru ni ada satu perjumpaan ulama-ulama di KLIA, kawasan KLIA di Sepang. Datanglah beberapa ulama daripada pertubuhan ulama sedunia, termasuk Syekh Qaradawi, iaitu setiausaha Persatuan Ulama Dunia, Abu Nawaf Taqriri, iaitu pengurusi Rabitah Ulama Palestin, ada lagi lah ramai lagi dari Pakistan, daripada Eropah datang kumpul. Jadi dikumpul-kumpul, kemudian mereka ada satu perbincangan informal. Perbincangan informal. Apa perbincangan informal tu? Perbincangan tentang kita di mana. Tuan-tuan, saya sebut beberapa petikan daripada perbincangan tersebut. Yang pertama sekali saya nak sebut pada malam ni, yang saya pernah sebut sebelum ni di tempat yang lain. Saya nak ulang balik. Berkata Syekh Nawaf At-Taqrari, dia kata apa? Kami di Palestin, kami di Middle East telah berjuang habis-habisan, bermati-matian, ramai, ribu yang syahid. Kan, setiap kali Israel serang, kami balas lawan, berdamai. Serang, lawan, berdamai. Tapi itu yang kami mampu. Pertahankan diri, serang balik, damai. Pertahan diri, serang balik, damai. Sampai sekarang nak buat lebih tak mampu. Kenapa? Banyak kelemahan dan kekurangan. Contoh, hari ini mereka cuba buat projek-projek khas. Contohnya terowong tentera nak buat lagi. Contohnya senjata-senjata Qassam. Contoh banyak-banyak lagi. Tak cukup duit. Tak cukup duit. Sebab dia dah tembak-tembak dah habis, tak cukup duit. Jadi dia kata kami dah cuba maksimal, tapi kami tak boleh menang. Kenapa? Allah tak izin kemenangan. Walaupun kami ni tentera Brigade Al-Qassam, semua komando dia wajib hafal 30 juz. Wajib tiap-tiap malam ni tahajud. Wajib. Tahajud tu wajib, bukan sunat. Di kalangan mereka mewajibkan diri mereka. Dia kata kalau kami tidak boleh ikut sunnah yang Nabi buat, macam mana kita nak menang macam mana yang Nabi buat? Kita nak menang, nak lawan dengan Dajjal, bukan lawan sebarang-sebarang, lawan dengan musuh seluruh dunia. Tapi kita punya perangai jauh daripada Rasulullah SAW, jauh daripada contoh sahabat-sahabat. Macam mana menang? Kami buat dah, dia kata. Semua kami buat. 80% lebih anak-anak di Gaza dah hafal Quran 30 juz. Saya rasa dah 90% sekarang anak-anak di Gaza. Dalam satu keluarga, kalau katakan tidak ada seorang pun yang menghafal Quran, anak-anak tadi, maka satu keaiban kepada keluarga di Gaza. Maknanya sunnahnya itu bagus sangat, solatnya, muamalahnya bagus, tapi Allah tak bagi kemenangan kepada kami. Ini kata Syekh Nawaf. Maka semua diam tengok apa sebenarnya. Maka dia kata kami yakin biiznillah, dengan izin Allah, yang akan membawa kemenangan, asbab yang akan membawa kemenangan ialah kamu daripada Nusantara akan datang bersama-sama kami membebaskan Baitul Maqdis dalam masa yang tak lama lagi. Disebut tuan-tuan. Kita tengok kita pula layak kita nak bebaskan Al-Aqsa. Bangun malam pun sengit aja. Puasa Isnin Khamis pun lompong-lompong kan. Korban pun berkira korban. Kita jauh tuan-tuan, jauh. Jadi dia kata kami menunggu kamu, dia kata. Maka dia kata untuk melengkapkan kekuatan umat, timur dan barat kena bersama.
barulah Allah akan beri kemenangan. Dan sekiranya kita tidak mempersiapkan diri kita menjadi orang yang boleh berjuang tadi, maka sudah tentu kita akan dimakan, dilampah oleh bangsa-bangsa dunia. Macam mana layaknya kita makanan dimakan sehingga menjadi najis. Tuan-tuan ni disebut begitu. Semua orang diam. Kemudian sebut seorang daripada Palestin, seorang syekh daripada Palestin, tak sebut nama lah, Ahmad dia kata apa? Dia kata hari ini para ulama kita hanya berpada dengan keadaan aman yang ada pada dia. Semua lagi tunduk. Tadi sentuh pasal orang sini nak kena bangkit, yang ini sentuh pasal ulama. Semua ulama ni, ulama satu dunia ni. Tapi ni perjumpaan tertutup, informal, dibincangkan yang dalaman lah. Tapi dia sebut, saya sebut sikit lah dia punya perbincangan dia. Maka orang tadi kata, hari ini ulama kita berpuas hati dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beratkan sesuatu melainkan apa yang kamu mampu. Sedangkan kemampuan itu adalah kemampuan yang perlu dipertingkatkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dalam ayat lain kan Allah sebut, kamu kena persiapkan diri kamu untuk segala kekuatan. Maka jadilah para ulama kita syaitan bisu. Tak berani nak cakap. Minta maaf saya guna perkataan syaitan bisu ni, bukan saya guna ni. Ulama-ulama kita guna perkataan syaitan bisu. Ni bukan hadis, tapi nak sebut sini perkataan seseorang yang menyembunyikan kebenaran Allah. Boleh kita buka ke masjid ni, dia bukan lagi orang Islam. Boleh. Sembahyang macam mana? Sembahyang nak kena jarak nanti berjangkit, maka dia pun sembahyang jarak. Rujukan bukan lagi sunnah. Saya minta maaf, benda ni dibincang dalam majlis ulama-ulama ni, dibincang. Maka dia kata ulama hari ini berpuas hati dengan ceramahnya, khutbahnya, dengan dia punya conventionnya. Dia berpuas hati dengan kitab-kitab yang ditulis, kitab-kitab yang dibacakan pada orang. Setakat itu dia tidak memimpin dan membina umat kepada kekuatan, setakat ceramah aja. Maka semua geleng kepada Syekh Qaradawi. Kata apa kan, aku menyesal saat-saat aku di dalam keadaan leka dengan apa yang ada pada hari ini, aku tidak membina umat. Padahal Syekh Qaradawi ni, dia punya dakwahnya terkenal. Dia pergi mengata tempat, dakwahnya tu hebat. Tapi dia kata, aku menyesal dengan saat-saat ketika aku bersama keluarga, ketika aku bersenang-senang, bermewah-mewah, dalam keadaan umat hari ini dimurtadkan oleh syaitan dan jahiliah. Menangis tuan-tuan, sebahagian ulama menangis. Dia kata ulama hari ini hanya berpada dengan tulis kitab, bangga tulis kitab. Ulama hari ini berpada dengan ceramah, ribu datang, bangga dengan ceramah dia, bangga dengan khutbah. Tapi anak-anak Islam, anak-anak Muslim duduk dalam keadaan jahil, murtadnya, LGBT-nya, dengan keadaan syiriknya, dengan keadaan maksiat mungkarnya. Bila nak rujuk kepada orang-orang bukan Islam. Jadi tuan-tuan macam Allah, di sinilah arus. Kenapa? Kerana jiwa kita masih tidak mahu hidup mulia bersama Islam. Kita masih rasa kita dah Islam dah okey dah. Sedangkan Islam yang ada pada kita terlalu jauh. Sebab itulah hari ini anak-anak kita murtad tiap-tiap hari tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah. Balik ni cuba tengok anak kita main game. Game apa dia guna? Cuba tengok sekali-sekali apa game dia buat. Tuan-tuan, ada game-game yang dibuat nak naik satu peringkat tu, dah habis tu nak naik satu peringkat, dia suruh kita mensyirikkan Allah. Sebut ucapan syirik, sebut. Tunduk kepada berhala. Saudara mata Allah, kita tak perasan anak-anak kita murtad tiap-tiap hari.
Bila sembahyang dapat balik Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila sembahyang baca syahadah. Luar sembahyang murtad pula. Dan inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal tidak akan keluar sehinggalah umat muslim berpecah kepada dua. Yang pertama, golongan mukmin yang tidak ada sedikit pun nifak. Yang kedua, golongan munafik yang tidak ada sedikit pun iman. Maka keadaan itu dia kata, paginya beriman, petangnya kufur, petangnya beriman, paginya kufur. Maka kata Nabi SAW, tunggulah Dajjal akan keluar malam itu atau esok pagi. Maknanya tuan-tuan, situasi yang kita lalui sekarang ini dah semakin hampir. Sebab itulah kita nak kena patah balik pada nilai yang sepatutnya. Nilai mulia bersama iman, Islam dan ihsan. Saya cuma buat review saja, tuan-tuan. Kemudian nilai mulia yang kedua ialah al-islah wa dakwah. Baiki diri dan kita melakukan dakwah. Itu nilai yang kedua. Maknanya kalau kita cukup puas hati dengan sembahyang, kita tak meningkat sembahyang kita belum hidup mulia lagi, tuan-tuan. Kita puas hati dengan baca Quran tapi kita tidak meningkat dalam Quran kita belum mulia lagi. Al-islah wa dakwah ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita islah diri kita dan perbaiki dan menyampaikan kepada yang lain. Dan ketiga, tuan-tuan, ialah yang kita mahu meningkatkan kekuatan kita, itu melaksanakan al-ubudiyah dan husnul khuluq secara berjamaah, secara bersama-sama, secara ummah, bukan seorang-seorang. Salah satu syarat kemenangan Allah akan bagi bila kita boleh bersatu hati. Hari ini kita tak bersatu hati. Itu grup A, itu grup B. Kita melihat sahabat kita dengan hujung mata. Selagi kita mempunyai sifat dan sikap begitu, tak kira lah sekuat mana pun jamaah, pertubuhan, NGO kita dalam Islam, maka selagi itulah kita jauh daripada kemenangan. Kita masih ikut arus. Sebab kita tak sayang antara satu sama lain. Kita kena bina kasih sayang. Dalam surau, tuan-tuan, kita cek. Kita buat muhasabah. Dalam kawan-kawan yang datang selalu berjamaah, kita kenal tak yang datang? Kenal? Alhamdulillah. Kita dah kenal, kita sayang tak dia? Sayang ni ambil berat lah. Sayang tak? Sebab kekuatan belum mula dengan sayang. Ambil berat belum lagi. Sayang. Kita sayang. Bila sayang ni maknanya yang paling rendah husnul dhan, baik sangka. Dia buat jahat apa semua, kita pergi sini bimbing. Kenapa kamu buat macam ni? Kita bukan buang dia, bukan tolak dia. Ni tak layak dia jadi AJK ni, tak layak dia buat begini, tak layak. Buang dia, tolak dah. Pergi ke dia tengok, tanya, kenapa kamu buat begini? Kami ni sayang kat kamu. Dia pun menangis. Aku buat begini, rupa-rupanya aku terpaksa ambil duit surau. Kenapa? Kerana anak aku nak mati dah, nak operation besok lusa, nak mati hanya perlu duit. Inilah duit surau yang ada, inilah yang ada. Aku tak tahu nak buat apa, aku menyesal. Kita tengok dari jauh, panggil polis dia, tangkap. Ini jatuh kuasa ni. Padahal bukan dia betul-betul nak, tapi kan niat hatinya nak pinjam aja, tapi nampak macam mencuri kan. Sebab kita tak sayang, tak kenal, kita tak tahu, kita pukul je dia. Kita tengok pandangan orang dengan pandangan mata yang berbeza. Bukan macam kita tengok diri kita sendiri. Kita tak sayang sahabat-sahabat kita, mudah sangat nak berpecah. Ini ajaran sesat. Terus kata ajaran sesat. Tak ada dah nak dekat kitanya dulu, betul ke? Pecah. Yang ketiga, tuan-tuan, hidup mulia bersama kasih sayang atas dasar iman, atas dasar ukhuwah. Kita akan berhenti azan. Berhenti azan.
Tuan-tuan, saya nak bagi satu untuk kita muhasabah sama-sama. Kejayaan Surau Seri Bajuri pada AJK nombor 1 bukan kita kumpul banyak duit dalam akaun, walaupun itu berjaya nama dia, boleh petik duit, boleh buat ataupun buat projek macam-macam, ataupun ada ceramah macam-macam aktiviti. Kejayaan nombor 1 tuan-tuan, setelah kita bina iman, akidah tadi dengan ibadah tadi, akhlak tadi, kita hidup kasih sayang, hidup bersama suasana Ansar dan Muhajirin ketika di Mekah, di Madinah dulu zaman Nabi. Kita ingat kita dah okey dah, aku dah sembahyang khusyuk, aku dah boleh baca Quran, aku dah boleh bangun malam, tapi sikit pun dalam hati kita tak sayang sahabat kita, tak berjaya lagi. Kita banyak program, banyak projek, banyak duit dapat, boleh ni banyak, tapi kita sama kita tidak berkasih sayang, tak berjaya lagi tuan-tuan. Jadi cuba tanya soalan kepada diri kita. Kita muhasabah sama-sama, saya tak cakap siapa-siapa, sama-sama kita. Kalau Dajjal datang, tentera Dajjal datang, kalau paksaan untuk sesat kepada kita datang ke Kuala Lumpur ni, datang ke Bukit Antarabangsa UK Perdana ni, tuan-tuan, agak-agaknya siapa sahabat kita yang akan tolong kita? Bagaimana Ashabul Kahfi setelah mereka ditangkap, berbahas dan diberi satu hari oleh raja, malam tu masing-masing tak tidur malam,
nak buat apa ni? Kalau kita ikut dia, kita akan sesat. Kalau kita tak ikut dia, kita akan dibunuh. Maka masing-masing kata, mari kita bersama dengan iman dan Islam. Kita lari, samakan diri kita sama-sama. Sama-sama samakan diri kita. Maka 7 orang lari sama-sama. Maknanya kalau mati, matilah sama-sama. Ada tak sahabat kita kat sini yang sayang pada kita sampai sanggup mati bersama kita, ataupun sanggup mati pertahankan diri kita? Ada. Ini kekuatan. Di akhir zaman ni, apa yang berlaku Ashabul Kahfi dulu, apa yang berlaku zaman Musa dulu, apa yang berlaku Isa, semua akan berlaku semula. Kita akan dikepung. Pada masa tu kita baru nampak siapa sahabat aku ni, siapa yang nak sama-sama dengan aku ni berjuang ni. Masa tu rupa-rupanya tak ada. Padahal bertahun-tahun sembahyang sama-sama duduk sebelah, bertahun-tahun buat program sama-sama kat surau. Tapi rupanya tak ada seorang pun yang sayang kita kerana Allah lillahi ta'ala. Ini kekuatan. Sebab tu hari ini kita berpecah. Datang seorang orang luar yang kita tak kenal, datang pakai uniform macam anggota kerajaan, datang cuma dikata di sini, di surau kita ni ada orang yang pengganas, dia kata. Siapa pengganas? Dia pun tunjuk ABC pengganas. Kita tiba-tiba jauh daripada dia, tak mahu dah. Walaupun kita kenal dia ni baiknya luar biasa, ikhlasnya, ibadahnya, korbannya, malam-malam menangis, sembahyang, tak pernah buat jahat, tak pernah bunuh walaupun seekor semut. Kita tahu sebab kita sama-sama. Tapi kalau datang seorang daripada luar negara, dalam negara, berpakaian seperti penguasa, dia kata ini pengganas, kita pun kata betul. Tidak ada langsung ukhuwah dan kasih sayang. Kita belum diuji lagi ni. Jadi kekuatan kita bukan kita ramai-ramai, lagi ramai kan. Itu kekuatan, tapi kekuatan yang superficial. Kekuatan sebenar dengan iman kita, dengan ibadah, dengan akhlak kita, kita berukhuwah, berkasih sayang. Dengan kasih sayang kita bersama-sama tolong menolong, bantu membantu. Kita mula tengok, anak kau tak sekolah baru tahu. Kenapa? Dia kata rupanya aku tak ada duit nak hantar. Kita pula duit bertimbun-timbun dalam bank, dalam bank. Maka bila sayang dia macam inilah, anak kau anak aku tolong. Tak boleh, tak apa, biarlah dia boleh kerja dah, tak apa, dia dapat kerja, tak apa, pendidikan penting, aku boleh tolong. Setakat 1,000 1 tahun aku boleh cover, aku akan cover seluruh. Sayang inilah yang akan membawa sampai ke syurga. Yang mana ketika itu tiba-tiba kita dah terperangkap dengan dosa kita, dengan maksiat kita, kita dah nak dicampak dalam neraka Allah. Tiba-tiba sahabat kita yang syahid, yang baik, yang miskin tadi tu, dia kata, ya Allah, di sahabat aku, ya Allah, aku nak ajak dia masuk syurga, ya Allah. Cuma dia tak sembahyang tak khusyuk, cuma dia ada corruption sikit-sikit, dia sudah puasa dan sebagainya. Ya Allah, maka Allah perkenankan sahabat kau ambil masuk syurga tanpa hisab. Siapa yang boleh bawa seorang sahabat masuk syurga tanpa hisab bersama dia? Orang yang berkasih sayang. Tapi hari ini kita berkasih sayang tak? Setakat seronok-seronok aja. Seronok-seronok, hati kita tak teringat pun. Rupa-rupa sahabat kita ni dah lama tak makan. Kenapa tak makan? Rupanya dah kena buang kerja. Anak menangis tiap-tiap hari. Dia kerja-kerja, ada dapat sikit beli roti bagi anak makan. Anak senyap, dia minum air je. Dah lama minum air paip je. Kita tak tahu apa. Ini tuan-tuan kata Allah, ini pahlawan berjuang. Orang yang berjuang ni, dia hidup mulia bersama ukhuwah dan kasih sayang. Dia bukan hidup mulia sebab dia pergi haji banyak, sebab dia pergi umrah banyak. Hak tu belum tahu Allah terima. Tapi bila kita berkasih sayang bersama-sama tu, subhanallah, barakah kasih sayang ni tuan-tuan luar biasa. Ini kita muhasabah je. Saya bukan nak cakap siapa-siapa. Kita muhasabah sama-sama kita. Tengok ada tak sahabat kita seiman, sama-sama sembahyang subuh, sama-sama buat qiyamul lail. Saya seronok gitu bulan Ramadan buat qiyamul lail. Kan? Sama-sama kita buat kat sini. Dan besok kat syurga dialah yang akan pertahankan kita di hadapan Allah. Dia masih syahid.
Dia boleh pergi masuk syurga tanpa hisap. Tiba-tiba dia ajak kita, Mat, mari Mat ikut aku. Alhamdulillah, Allah izin aku boleh masuk syurga tanpa hisap. Kita dah duduk belakang lagi beribu tahun nak kena hisap. Maka tiba-tiba Allah panggil, siapa nama tadi dia, Mat datang sini. Maka datang, masuk kita syurga tanpa hisap bersama dengan para syuhada tadi. Tapi mereka yang macam mana? Mereka yang berjuang, yang pahlawan. Inilah sifat dia. Dia mulia hidup bersama ukhuwah, mulia hidup bersama kasih sayang. Bukan mulia hidup sebab satu parti. Saya satu parti dengan dia, satu projek. Ikatan kita projek, parti. Ikatan kita bisnes. Ikatan kita kan dunia. Tapi ikatan kita akhirat. Barulah sampai yang kelima, hidup mulia ni bila kita menegakkan Islam. Bila sama-sama kerana Allah, sayang sama Allah, baru kita memang sama-sama kita tolong agama Allah ni. Nampak teruk dah ni. Sama-sama kita kuatkan diri kita, kuatkan keluarga kita, kuatkan sahabat-sahabat kita yang lain. Mari sama-sama, baru lahir usaha perjuangan. Ini hidup mulia. 5 perkara kita kena ada ni. Kemudian hidup mulia akan membawa kepada mati yang mulia. Kalau hidup bersama 5 perkara tadi, kita akan mati dalam keadaan mulia juga. Tapi kalau kita hidup tidak ada kemuliaan bersama Islam, bersama dengan proses tarbiyah ni, ukhuwah tadi, maka kita bimbang mati kita tak akan dapat. Tuan-tuan mata Allah, dalam apa namanya risalah-risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggambarkan kepada kita orang yang hidup mulia, dia nak mati mulia. Apa mati mulia? Mati mulia bila dia mati kerana Allah, berjuang atas jalan Allah. Apa dia? Pertahankan akidah, satu jihad. Pertahankan ibadah, satu jihad. Pertahankan akhlak, satu jihad. Pertahankan sahabat-sahabat kita, saudari, satu jihad. Jadi jihad ni bukan hanya pergi angkat senjata perang, bukan. Itu salah satu je. Bila kita kena serang tu mungkinlah. Tapi jihad ni dia bermula dengan persiapan jihad. Orang yang hidup dengan kemuliaan, dia akan mati mulia. Dia nampak perjuangan, barulah dikatakan pahlawan. Kalau tidak, kan, pakai baju kelap-kelip, banyak-banyak ini, kan, tanjaknya tinggi, kan, bergaya, kerisnya kan, di samping, kan, tetapi sembahyang pun tinggal, sembahyang pun tak khusyuk. Tidak ada ukhuwah melainkan kepentingan diri sahaja. Yang kita tengok pelakon, sedangkan dia hanyalah merupakan pelakon. Berlakon je. Berlakon ni bukan betul-betul, tapi berlakon sahaja. Kita tengok anak-anak kita nampak pelakon tu, hilang hakikat, mat kilau hilang. Yang ada hanyalah contoh-contoh. Wah, Ali Putra jadi mat kilau. Wah, ni handsome. Wah, ni pandai. Kita tak nampak nilai yang sebenar. Maka orang yang hidup dengan mulia, maka dia nak mati dengan mulia. Maka mati syahid menjadi cita-cita. Tuan-tuan, mati syahid mesti jadi cita-cita kita. Kalau kita tak teringin pun mati syahid, tak pernah niat nak mati syahid, maka kita bimbang kita tak akan selamat di akhir zaman. Jadi kita kena tengok balik, sebab serangan cukup kuat. Saya nak bacakan berapa orang digabungkan di sini. Tidak berguna. Hidup kat dunia mulia, orang pandang kita mulia. Kaya raya, umurnya panjang, keluarganya ramai, hartanya banyak, tapi di akhir mengikut arus dajjal, su'ul khatimah, tak guna, kan? Sebab amal yang sebenar, amal yang menutup. Innal a'mal bil khawatim, itu yang nama Allah. Subhanallah, tuan-tuan rahmat Allah. Dalam hadis-hadis akhir zaman, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi akan menyatukan umat, yang bermula dengan perjanjian janji setia di antara Hajar Al-Aswad dengan makam Ibrahim kat situ. Jadi balik lupa, bukan hanya di hadapan pintu Kaabah, tetapi terus sampai ke belakang, sampai ke belakang, sampai ke habis. Maka ke mana
posisi Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, dia menuju ke arah Nusantara. Maka ulama-ulama Jawi yang dulu menggambarkan bahawa yang bangkit ni Nusantara. Arab dah buat dah maksima, Brigade Al-Qassam buat maksima dah, tapi tak boleh nak lepas. Masih lagi kena bunuh, masih lagi kena tangkap, masih lagi kena rampas tanahnya, masih lagi semua. Tak boleh buat, kata Syekh Nawaf, Dr. Nawaf. Dia kata tak boleh, kami dah usaha maksima dah. Ni pengurusi Rabitah Ulama Palestin dah usaha maksima. Jadi di mana kemenangan itu? Kemenangan pada antum. Antumlah yang akan membebaskan Al-Aqsa. Kami pertahankan setakat yang kami mampu pada hari ini. Nak beli sebutir peluru pun kena minta daripada kamu. Jadi disebut macam itu tuan-tuan. Kita yang dengar ni, yang di sebelah sini terduduk. Oh, bukan kita cukup NGO hantar duit ke sana buat bagi cukup. Tak, kita kena bangkit. Dan inilah masa terbaik untuk bangkit. Saya menyatakan kepada tuan-tuan, insya-Allah kita pergi dah beberapa negara-negara yang ada di Nusantara ni, sempat jumpa dengan kawan-kawan kita daripada negeri-negara lain. InsyaAllah kan, kebangkitan itu akan daripada Nusantara. Bukan sebab Melayu, bukan sebab Melayu. Jadi jangan kita asaskan kebangkitan dengan Melayu, tetapi sebab Islam, iman, ukhuwah. Itulah yang akan membina kekuatan. Walaupun Melayu ramainya Melayu, tetapi bukan Melayu sahaja. Kita ada orang Thailand, kita ada orang Indonesia, kita ada orang Filipina, kita ada orang Brunei, Singapura, kita ada orang-orang Nusantara lain, betul. Orang di Vietnam, kawan-kawan kita di sana. Ini untuk itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, maka kemuliaan bagi mereka yang beramal ialah mereka mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Dan orang yang mati syahid fi sabilillah itulah setinggi-tinggi cita-cita orang yang beramal dan beriman. Tapi kalau nak syahid fi sabilillah, tuan, dia kena dengan niat. Apa niatnya? Hati kita nak kena betulkan niat kita. Ya Allah, kalau kau izinkan aku hidup, hidupkanlah aku bersama perjuangan Islam. Minta ke Allah. Kalau kau izinkan aku mati, ya Allah, walaupun matinya atas katil, matinya kena aksiden, matilah aku dalam keadaan berjuang perjalananmu, ya Allah. Tolong agamamu. Jadi kalau kita ada niat macam itu, insya-Allah tuan-tuan, Allah akan dorongkan kita kepada kebangkitan dan kekuatan. Kita tak ikut arus. Tak ikut arus. Tuan-tuan, kenapa saya sebut macam ini, tuan-tuan? Saya dah jumpa dah dengan kawan-kawan kita, orang alim-alim ni saya jumpa, tokoh-tokoh ulama saya jumpa dah. Sebahagian daripada mereka tak mahu jumpa. Kita nak jumpa, dia tak mahu jumpa. Akhirnya dia ikut arus. Alhamdulillah, kita jumpa dengan ulama-ulama sama ada di Malaysia, di Thailand ataupun di Indonesia sekitar, yang bersama. Bila kita berbincang macam ini, mereka bersama. Bila berjumpa tu bersama. Tapi bila tak nak jumpa tu, dia tetap dengan la yukallifullahu nafsan illa usaha, tak berubah, sama. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan kita faham sedikit sebanyak tentang maksud pahlawan yang digembar-gemburkan oleh anak-anak muda kita. Alhamdulillah, anak-anak muda kita dah mula melihat pada perjuangan. Cuma perjuangan tu nak kita kena betulkan sikit, brush up sikit lah. Nak betulkan balik. Bukan berjuang ni berpada dengan kita berkeris dan bertanjak. Berjuang ni bermula dengan kita meningkatkan iman, Islam, ihsan kita, membina kekuatan takwa kita, kemudian kita membina kekuatan-kekuatan ibadah kita, dan membina kekuatan-kekuatan akhlak kita. Kemudian kita bersama-sama bersaudara, berkasih sayang. Tuan-tuan, siapa yang paling baik di kalangan kita yang sembahyang Isyak pada hari ini? Selain daripada yang khusyuk tadi, siapa yang paling sayang pada sahabat dia lebih daripada orang lain? Itu orang yang paling Allah sayang. Khusyuk untuk Allah terima solat. Tapi yang terbaik, orang yang paling sayang dengan sahabat dia.
Adakah kita sayang pada sahabat kita, saudara kita? Kalau kita tak ada rasa sayang, kita bimbang iman kita ada masalah. Ini kita muhasabah sama-sama aja. Bukan saya tuduh siapa-siapa, tak ada. Saya tegur diri saya sendiri, insya-Allah. Dan kemudian bila berkasih sayang, baru kita boleh sama-sama berjuang. Dan barulah nilai pahlawan, nilai mujahid itu ada pada kita, insya-Allah. Saya sebut tadi, kemuncak fitnah, orang yang tidak berjuang akan tewas. 3 jenis manusia, kata Nabi, bila Dajjal keluar. Yang pertama, dia akan larikan diri masuk hutan. Masuk hutan, tak mau dah, takut. Maka yang ini binasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia hanya berpada dengan arus, ikut je, tak nak fikir dah, ikut je. Apa yang diberi oleh WHO betul semua. Apa yang diberi oleh ini betul semua. WF betul semua. Contoh contoh. Tak payah fikir, betul ke tak betul ke sebagainya. Yang kedua, ikut arus. Yang ini binasa. Ini hadis Nabi juga. Yang ketiga, macam mana? Orang Islam yang ambil ahli dia, sahabatnya, duduk belakang dia, kemudian pergi ke depan bersama-sama menyongsong perjuangan. Sehingga ada di kalangan mereka yang umurnya pendek, maka dia syahid akbar, kata Rasulullah SAW. Dan ada di kalangan mereka yang umurnya panjang, maka sisa-sisa itu akan melihat kemenangan Islam. Mereka yang selamat pada masa itu akan berjumpa dengan Isa ibn Maryam alaihissalatu wassalam. Mereka akan berjumpa dengan Al-Mahdi. Mereka akan berjumpa dengan suasana negara Islam yang mencakupi seluruh dunia, yang umurnya panjang. Maka yang ketiga ni lah satu-satunya yang Nabi kata selamat. Hak dua tadi binasa. Ikut arus pun binasa, larikan diri duduk seorang-seorang kita pun binasa. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan saya sebut ni tuan-tuan sebab dah dekat sangat lah. Mereka tanda-tanda dah banyak sangat. Mudah-mudahan dalam 2-3 tahun akan datang ni kita bersiap sedialah, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insyaallah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Saya minta maaf sangat. Saya cakap ni pokok ada yang tak kena ke apa. Saya minta maaf. Mudah-mudahan ada kelemahan tu Allah akan ampunkan dosa saya dan Allah akan berikan kebaikan untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fathik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa ahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسب والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم.